Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita kembali di podcast Bicara Belia episod yang ketiga, edisi khas selari dengan pilihan raya negeri yang ke-15. Pada hari ini saya hanya ditemani oleh saudara Luqman kerana saudara Shah tidak dapat hadir bersama dengan kita kerana kekangan yang tidak dapat dielakkan. Baik, sebelum itu eloklah kalau saya terangkan introduce diri saya balik. Saya Amir Hazim bin Muhammad Zaki, merupakan Ketua Penerangan Mahasiswa United ataupun Ketua Penerangan Mahasiswa Bersatu Malaysia, dan saya bersama-sama dengan Setiausaha Agung UMNO Siswa UiTM, Saudara Luqman, seperti yang telah saya perjelaskan sebentar tadi. Seperti mana yang telah pun kami uh, telah pun letak di media sosial kami di Instagram dan juga TikTok. Kami hari ini akan berbincang ataupun episod ini adalah sebenarnya sejajar dengan edisi khas ataupun edisi pilihan raya negeri yang telah pun saya perkatakan sebentar tadi. Jadi itu hanya inilah selingan untuk introduction bagi memberikan sedikit gambaran bagaimanakah ataupun apakah sebenarnya intipati episod pada kali ini. Saudara Lu. Okey, Alhamdulillah. Jadi memandangkan kita di ambang pilihan raya, ada 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya, tidak lama lagi, boleh dikatakan dalam lebih kurang seminggu. Jadi kita kena ambil tahulah sebagai anak muda apakah benda yang kita perlu buat ataupun apakah peranan yang kita perlu lakukan demi memberi undi yang terbaik untuk kita sebagai masyarakat muda dan juga untuk negara. Jadi saya nak mulanya saya nak tanya kepada saudara Amir untuk kupaskan apakah peranan anak muda sebenarnya dalam pilihan raya negeri ini. Baik. Okay, terima kasih saudara Lu. Baik. Ya, seperti yang kita pun sebenarnya dah persetujui bersama kan dengan saudara Syah. Maaflah itu kita tak dapat nak ratify buat masa sekarang kerana Syah tak dapat bersama dengan kita. Namun peranan anak muda dalam politik ini saya kira sebenarnya sangat besar. Ya, sangat-sangat besar. Kerana kita pun sedia maklum bahawa anak muda lah ataupun mahasiswa, kita bercakap dari sudut pandang mahasiswa mungkin lebih sesuai kerana kita sendiri adalah mahasiswa. Ialah apabila sebenarnya kita lah yang akan melonjak nanti ataupun kita punya peranan itu bukan hanya terhenti di sini sahaja. Bukan terhenti tapi bermulanya kita itu apabila kita ada kesedaran ataupun kita mula cakna tentang politik. Peranan kita adalah bagaimana kita sendiri mengambil inisiatif untuk mengambil tahu tentang hal ehwal politik. Kita sendiri pun sedia maklum bahawa kalau kita baca di laman media sosial ataupun kita lihat, kita tonton di kacamata televisyen, when we talk about politics, kita selalu kaitkan dengan pemerintahan ataupun pentadbiran negara. Jadi peranan anak muda dalam politik ini sebenarnya ialah untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan. Kita kena sedia maklum bahawa mereka yang berada dalam kerajaan sekarang pada hari ini tidak akan kekal abadi ataupun selama-lamanya. Maknanya lambat laun akan ada berganti juga, dan kita yang mengambil tahu tentang politik inilah yang akan menggantikan mereka insya-Allah pada satu hari nanti. Jadi bagi saya, apabila kita bercakap tentang peranan mahasiswa, kita kena tahu dulu background politik itu sendiri dari segi kenapa, bagaimana dan sebagainya. Dan tadi saudara Luke pun ada bercakap soal undi. Ya, betul. Peranan bukan hanya mahasiswa sebenarnya, tetapi semua. Tidak kira golongan ataupun setiap lapisan masyarakat, baik muda maupun yang berusia, perlu memberikan ataupun perlu turun mengundi. Kerana bagi saya sendiri, saya rasa saudara boleh bersetuju dengan saya, ialah setiap undi itu pun bermakna. Kita dapat lihat apabila kita pergi kepada siri-siri pilihan raya sebelum ini. Mungkin bagi saya, kalau kita ambil satu contoh yang telah pun sebenarnya dipost oleh sebuah pautan berita online, saya tidak ingat di mana, tapi di Dun di negeri Kelantan, apabila hanya 2 undi sahaja pada tahun 2004, tidak silap saya, di Dun Cempaka, if I'm not mistaken, apabila undi antara Barisan Nasional dan undi untuk parti PAS pada ketika itu hanya dibezakan dengan 2 undi sahaja. Jadi kita dapat lihat bahawa undi ini, bilangan undi itu sangat penting dalam menentukan kerajaan manakah yang akan menjadi ataupun menduduki tampuk pentadbiran sesebuah negeri itu. Kita bercakap dari segi konteks pilihan raya negeri. Jadi kalau kita tidak turun mengundi, maknanya akan ada mungkin kejadian-kejadian seperti ini, yang mana kalau kita contoh kalau kita pilih kerajaan yang menang, tidak ada masalah. Tapi kalau kita punya undi itu, kita tidak pergi undi, dan kita sebenarnya memilih kerajaan yang mungkin tidak
menang, jadi itu adalah masalah sebenarnya, bukan masalah kepada siapa tapi kepada kita yang rugi kerana kita tidak menjalankan ataupun kita tidak menggalas tanggungjawab kita sebagai seorang pengundi, bahkan sebenarnya sebagai seorang rakyat untuk memilih pemimpin yang bagi kita sewajarnya ataupun selayaknya diangkat menjadi mereka yang berada di muka pentadbiran sesebuah negeri itu, khususnya kita bercakap dari segi konteks 6 negeri yang akan menduduki pilihan raya tak lama lagi ataupun hari Sabtu ini sebenarnya pengundian awal sudah pun berlaku pada hari semalam 8 Ogos ya. Voters turn out pun sangat baik, 90% ke atas bagi ke-6 negeri termasuklah di Terengganu untuk pilihan raya kecil Kuala Terengganu itu. Jadi itu saja untuk saya, mungkin untuk permulaan dari segi peranan anak muda khususnya dalam pengundian nanti, insya-Allah. Saudara Lok, apa pandangan? Ya, saya sangat setuju dengan apa yang Amir cakap tadi. Tadi Amir ada cakap yang kita ni bertanggungjawab besar dalam pilihan raya negeri untuk mengambil berat tentang politik, sebab pada masa akan datang kita juga yang akan jadi pemerintah ataupun di antara kita yang akan menjadi pemerintah. Jadi kita perlulah ambil tahu pasal politik sekarang supaya kita dapat mengambil iktibar untuk memartabatkan kehidupan rakyat pada masa akan datang sewaktu kita menjadi pemerintah. Tetapi saudara Amir, saya nak tambah juga satu perkara di mana jika kita tak decide ataupun kita tak membuat pilihan untuk menjadi pemerintah pun, sebagai rakyat biasa, sebagai mahasiswa ataupun anak muda yang biasa yang tidak ada cita-cita politik, mereka juga perlu mengambil berat tentang isu-isu politik. Kerana bagi saya, isu-isu politik ini merangkumi semua aspek dalam negara kita, termasuklah dari segi sosial, dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi, kalau kita nak lihat pilihan raya pada sekarang ini, pada waktu sekarang ini, mungkinlah mungkin pilihan raya pertama ataupun pilihan raya kedua yang pernah diundi oleh golongan muda, bayi-bayi kita kan. Tetapi, walaupun begitu, kita perlu nilai berdasarkan ideologi ataupun naratif yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin ini. Kita perlu nilai, tapi bukannya kita perlu nilai pada waktu dikeluarkan, tetapi kita perlu nilai apa yang mereka buat sepanjang waktu mereka menjadi government, kerajaan ataupun pembangkang. Kita tak boleh menilai berdasarkan apa yang dikeluarkan naratif waktu pilihan raya saja, kerana itu mungkin akan jadi bias. Kita sebagai rakyat ataupun sebagai anak muda, kita perlu menilai daripada awal mereka menjadi kerajaan atau pembangkang sehingga habis. Dan analisa itu perlulah dibuat oleh kita sendiri agar ia tak menjadi bias. Itulah pendapat saya. Jadi, apabila analisa yang kita telah buat sendiri itu, kita dah mendapat jawapan mana yang kita nak undi, jadi kita perlu meletakkan kepercayaan kita bukan hanya untuk kepentingan peribadi, tetapi untuk kebaikan negara juga, di mana kita perlu membuat undian berdasarkan kebaikan untuk negara secara am, secara keseluruhan untuk kesemua rakyat. Pendapat saya. Baik. Saudara Lok, saya sebenarnya sangat suka, saya tertarik apabila Saudara Lok bercakap tentang naratif ataupun ideologi yang dibawa oleh setiap parti. Namun tapi kita akan pergi dengan lebih lanjut dengan perkara itu. Namun kita sebenarnya ada soalan yang ditanya oleh salah seorang pendengar kita, iaitu Saudara Tuan Hazimi. Tuan Hazimi ada tanya kepada kita, ialah berkenaan dengan mungkin Saudara Lok boleh berkongsikan pandangan, ialah tentang soalannya berbunyi, apakah pandangan panelis berkenaan dengan mengapakah sebenarnya parti-parti tend to ambil calon-calon yang berusia ya untuk menjadi calon pilihan raya negeri. Ini bukan hanya dibuat oleh satu parti saja ya, tapi semua parti begitu. Jadi mungkin Saudara Lok boleh kongsikan pandangan Saudara Lok berkenaan soalan ini. Okey, berkenaan dengan soalan ini, saya nak bercakap berdasarkan dua perspektif. Okay? Pertamanya, perspektif apa yang anak muda inginkan. Sebagai anak muda, kita inginkan politik yang baru, politik yang matang. Bermaksud kita perlukan orang-orang baru yang menjadi wakil rakyat ataupun ahli parlimen untuk membina negara yang lebih baik. Itu ialah sudut fahaman kita, persepsi kita, betul? Tetapi bagi persepsi orang-orang lama ataupun pemerintah-pemerintah walot yang lama, kerana mereka juga yang memilih calon, mungkin bagi saya mereka mempunyai tanggapan bahawa sebagai orang baru mempunyai kurang pengalaman dan kurang orang yang kenal dia
di tempat yang mereka bertandingkan. Jadi, untuk mengambil langkah yang lebih selamat, mereka mengambil calon yang lebih tua disebabkan reputasi yang sudah dibina, apa lagi kita cakap, kenalan di kawasan tempat tersebut yang besar, connection yang tinggi dan sebagainya, yang menyebabkan mereka menjadi calon untuk tempat tersebut. Itu adalah pendapat saya. Bagaimana dengan pendapat Amir? I can get behind what you said. Look, betul. Saya sedikit sebanyak bersetuju ya. Kerana saya bagi saya sendiri, kalau kita bercakap tentang politik ini, you must start somewhere. Maknanya kita pun kena ada cogent ataupun a really strong basis lah. Base kita tu kena strong. And kita pun sedia maklum, bukan hanya seorang dua, tapi ramai sebenarnya ahli politik kita ni yang dia bermula itu apabila dia dapat recommendation daripada someone yang dah lebih senior. Maknanya dari segi pemilihan calon tu, saya rasa betul lah apa yang Saudara Luke kata. There needs to be a balance somewhere. Walaupun mungkin kita boleh kata golongan muda ni eager, kita mahu lakukan perubahan, kalau Anwar Ibrahim kata reformasi dan sebagainya, tapi kita kena faham bahawa setiap perubahan itu dia tak boleh kita ni gunakan a drastic approach to change certain things. Ya, maknanya kena ada a slow, steady and gradual shift towards something. Sebab lagi-lagi apabila kita bercakap tentang arena politik ini, yang macam Saudara Luke pun tadi ada cakap tadi, ianya dipelopori oleh walot-walot ataupun mungkin calon-calon sebelum ini yang sudah pun ada reputasi. Orang sudah kenal mereka di kawasan tersebut. Ya. Sebagai contoh mungkin saya boleh ambil sedikit tamsilan apabila apa yang berlaku di Dun di Kuang ya, apabila calon daripada Barisan Nasional yang baru ya yang sebenarnya orang kata apa, mentornya ialah penyandang ataupun sebenarnya mantan calon ataupun mantan ahli undang-undang negeri Kuang sendiri, di mana mereka ataupun calon yang baru itu meminta ataupun cuba untuk menagih pertolongan daripada mantan penyandang kerusi Dun Kuang tersebut. Jadi di sini sebenarnya menunjukkan betapa signifikannya sebenarnya nak kata orang lama ini dalam lensa politik negara, kerana reputasi yang dibina itu menyebabkan mereka dikenali. Dan kita kena faham, in the end of the day, nombor ataupun bilangan itu yang penting, jumlah pengundi. Kalau orang tak kenal kita, macam mana orang nak bagi undi kepada kita? Maknanya there needs to be a recommendation that needs to be made, ya, acknowledgement ataupun orang kata apa, kita sebenarnya kalau kita kata senang, bahasa senang kita endorse lah. Contohnya calon A endorse this one, calon B endorse this one. Itu yang penting sebenarnya, endorsement itu. Nilai endorsement itu kita kena ambil kira dalam politik negara ini. Jadi mungkin dari situ kita dah tahulah sebenarnya jawapan kepada soalan yang diberikan oleh saudara Tuan Hazimi. Baik. Saya nak pergi Luk, kepada yang kita bercakap tadi pasal ideologi ni. Kita sebenarnya nak buat episod ni, kita tidak mahu go in depth tentang parti siapa lebih baik. Kita tidak mahu begitu. Kita nak discussion kita ni sebenarnya lebih neutral, lebih impartial, lebih terbuka lah. Maknanya kita bersedia untuk menerima pandangan, kita boleh dengar pendirian masing-masing. Sebab kita sendiri pun sebenarnya tak elok lah kalau kita disregard teruskan parti kita kan. Sebab kita pun di poster kita pun kita dah letak political affiliation kita, yang mana saudara Luke seperti yang telah pun saya katakan, perkenalkan beliau, dia merupakan, saudara Luke merupakan Setiausaha Agung UMNO Siswa UiTM, manakala saya sendiri merupakan Ketua Penerangan Mahasiswa Bersatu Malaysia. Jadi untuk soalan ini saudara Luke, mungkin saya boleh tanya pandangan lah, kenapa saudara Luke orang kata apa, mungkin untuk tontonan semua juga, mengapa saudara Luke cenderung ya ataupun more inclined to be affiliated with UMNO Siswa, orang kata apa, perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Sila saudara Luke. Terima kasih soalan yang baik, Amir. Okey, pada mulanya kita secara amnya lah saya akan terangkan dulu apa itu kerajaan perpaduan. Okay. Kerajaan perpaduan ataupun kita dalam bahasa Inggeris ni ialah unity government. Ialah satu kerajaan di mana ditubuhkan ataupun dibuat dengan gabungan parti-parti yang sebelum ini berlawanan. Jadi apabila mereka bergabung, mereka jadi kerajaan perpaduan. Kalau kat Malaysia ni, kita tahulah kerajaan perpaduan yang sekarang ni yang sedia ada ni merangkumi 5 parti, BN, PH, JRS, GPS dan juga Warisan. Jadi parti ini sebagai satu kerajaan perpaduan, mereka mempunyai banyak filosofi ataupun ideologi dalam mentadbir negara. Oleh hal yang demikian, mereka perlulah mencapai satu
kata yang orang cakap tengah-tengah supaya dapat dipersetujui oleh semua parti. Tetapi kerajaan perpaduan ni bukanlah suatu perkara yang baru sebenarnya. Sebab kalau kita lihat, Greece pada 2011 pun telah ada kerajaan perpaduan ni, di mana Prime Ministernya pada waktu itu ialah Lucas Papademos. Jadi, adalah bukannya kita je negara yang tiba-tiba buat kerajaan perpaduan ni kan. Negara lain pun, Itali pun pernah, dan kebanyakan negara lain pun ada juga pernah buat kerajaan perpaduan ni demi memastikan kerajaan yang stabil, kerana tidak ada kerajaan yang mempunyai majoriti undian. Jadi oleh hal yang demikian terpaksalah buat kerajaan perpaduan. Okey, jadi balik kepada soalan Amir tadi, kenapa saya pilih UMNO lah. Okey, dia macam ni lah. Saya pilih UMNO. Bagi saya pilih UMNO kerana kalau kita boleh lihat 60 tahun yang lepas daripada sewaktu merdeka, 60 lebih tahun lah, waktu merdeka sehinggalah 2018, UMNO yang merupakan satu-satunya parti yang mentadbir negara selama 60 tahun. Jadi kita boleh lihat yang dari segi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan pembelajaran, education untuk semua masyarakat, golongan masyarakat dan sebagainya, semua foundationnya ataupun asasnya dibuat oleh UMNO. Daripada zaman atuk nenek moyang kita sehinggalah sekarang, asasnya itu dibuat oleh parti UMNO. Dan jika saya nak ambil lagi daripada sebelum merdeka lagi, maksudnya kita boleh lihat yang sebenarnya negara kita ni merdeka oleh disebabkan cadangan Wan Jaafar yang mulanya mahu menuntut kemerdekaan, di mana Wan Jaafar itu sendiri ialah parti daripada parti UMNO. So saya boleh lihat dan saya boleh katakan yang sebenarnya semua kita punya civilization daripada sebelum merdeka sehinggalah sekarang ialah disebabkan parti UMNO. Oleh hal yang demikian, saya sebagai rakyat Malaysia yang biasa, humble beginning, saya berpendapat bahawa saya sebenarnya terhutang budi terhadap UMNO ni, kerana tanpa UMNO saya mungkin, kita tak tahu Malaysia macam mana tanpa UMNO. Kita tak tahu Malaysia end up macam mana pun tanpa UMNO. Jadi sebagai rakyat yang telah di-govern ataupun telah mempunyai kerajaan lebih 60 tahun di bawah pimpinan UMNO, saya rasa itulah parti di mana saya mahu menaburkan bakti saya. Dan walaupun UMNO sekarang tidak sekuat seperti dahulu, saya mengaku jauh bezanya dan adalah isu-isu dalam UMNO tersendiri, tetapi saya percaya bahawa walaupun parti itu dalam keadaan yang teruk ataupun bumbungnya sudah pecah, saya boleh cakap, tapi itu tidak bermaksud yang parti tersebut tidak boleh diselamatkan. Ya. Saya kemudian saya nak tanya pula pendapat saudara Amir. Kenapa saudara Amir mengambil keputusan untuk join minta maaf, join Mahasiswa United? Baik. Seperti yang telah pun kita sendiri bersetuju lah. Kita punya discussion hari ni bukan nak grilling session dan lebih kepada discussion, perbincangan saja. Kalau kita nak berdebat tu kita boleh berdebat tempat lain, tapi bukan di sinilah. Mungkin kalau penonton nak kita boleh bagi, kalau penonton nak kita boleh bagi. Tapi kenapa saya opt for Mahasiswa United ataupun sebenarnya Perikatan Nasional lah, dalam kata lain Perikatan Nasional lah. Kerana sebenarnya tadi Saudara Luke dah menjawab soalan sebenarnya tu. Apabila Saudara Luke mengatakan ada masalah dalaman, itu sendiri pun sebenarnya dah menjawab soalan. Ya, kerana bagi saya, kan orang kata saya tidak terhutang budi. Tidak, bukan soal itu. Bagi saya, kalau tanya saya, apabila kita bercakap pasal politik, politik ini ialah when you choose the party, kita, at least bagi saya lah, saya berpandangan bahawa parti itu merupakan wadah perjuangan. Maknanya setiap parti ada prinsip dia, ada base dia, ada prinsip dia mengapa dia menubuhkan parti itu in the first place. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, tidak timbul isu. Kalau orang bertanya, kalau mungkin penonton tanya, Amir ni tak terhutang budi ke? Macam Luke terhutang budi ke UMNO?
Bukan soal itu. Tetapi apabila tadi saudara Lutfi pun bercakap tentang isu ataupun dia melontarkan satu remark yang sangat-sangat saya rasa menarik, Yes, iaitu tebuk betul. bumbung sudah pun ditebuk dan ada isu dalaman. Saya kira beginilah. I am going to be frank and be honest ya, sebab ini pun bukan isu grilling session ke apa tidak. Tapi kenapa saya opt for bahasa nyata atau bahasa bersatu ataupun Perikatan Nasional secara amnya ialah kerana prinsip itu yang masih lagi tidak digadai. Ya, kerana okey, saya sedia maklumlah mungkin ini akan mencetuskan sedikit provokasi, tapi apabila kita tahu dalam PAU UMNO, saya tahu saudara Lut pun tahu, konsensus yang dicapai ialah no Anwar, no DAP dan no Bersatu. Ya, no Anwar, no DAP dan no Bersatu. Mungkin ada orang akan kata mesti dia lupa no Bersatu. Ya, saya tidak lupa. Ada 3, no Anwar, no DAP dan no Bersatu. Dan dalam konteks tersebut, apabila terpaksa UMNO kena pilih satu kerajaan untuk di-opt for, sepatutnya bagi saya, apabila nak membentuk kerajaan susulan daripada PRU15, saudara Lut pun tadi kata tidak ada kerajaan atau parti yang mendapat undi yang mencukupi. Saya tahu, saya mengikuti rapat. Tetapi dalam konteks itu, bagi saya pendirian yang sepatutnya diambil oleh UMNO ialah untuk bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana dalam keputusan ataupun kesepakatan yang telah dipersetujui, it's 2 against 1. Maknanya dalam erti kata lain, 2 itu yang mudaratnya. Ada 2 mudarat berbanding dengan 1 mudarat. Bukan saya kata mudarat itu bersatu, tidak. Maknanya pilihan itu, kalau kita tengok the minus factor, 2 against 1. Dan kalau -2, obviously you just have to take one lah. Supaya ianya mengurangkan damage ataupun mengurangkan kesan kepada parti. Tetapi kita tahulah ada percaturan politik yang saya tidak perlu bercakap di sini kerana itu dah akan jadi debat. Kerana itulah saya kata prinsip itu sangat penting dan vital. Sangat penting dan vital dalam seseorang itu memilih sesebuah parti. Dan saya merasakan bahawa pada saat ini Perikatan Nasional merupakan satu parti yang baik, medium yang terbaik bagi saya lah. Ya, di kalangan semua parti yang lain kerana masih lagi berprinsip tidak menggadaikan sedikit pun apa yang mereka perkatakan sewaktu kempen, dan saya rasa tidak timbullah isu tentang saya tidak tahu hutang budi kepada UMNO. Saya tidak pernah berasa begitu sebab saya sendiri pun bersyukur. Saudara Lut kata tadi, setiap foundation negara kita ini, baik daripada universitinya, even kita tahu banyak institusi pengajian tinggi, khususnya ITM, dulu kita panggil ITM, sekali ITM, semuanya bermula daripada kerajaan yang telah pun kerajaan UMNO yang mengambil inisiatif untuk menggerakkan semua perkara ini. Jadi dalam isu ini, mungkin tadi Lut pun dah bagi pandangan beliau, saya pun dah bagi pandangan saya mengenai mengapa kami opt for this party and that. Tetapi bagi saya penting Kita untuk izinkan saya mencelah, Amir. Kita sila. tak bolehlah nak sembang lebih dalam konteks apa yang kita tengah berbincang sekarang, sebab kalau kita bincang lebih, kita akan jadi membahas. Betul. Jadi kita patutlah tutup isu ni cepat-cepat supaya kita boleh move forward kepada isu yang lain. Betul. Tapi kita kena tanya Look, kita mungkin boleh cut sikit kat bahagian ni, bukan cut apa pun, kita ambil yang saya cakap pasti. Kalau penonton inginkan sesi perbahasan, Look, kita mungkin boleh ajak kan kita punya beberapa kenalan daripada parti-parti lain untuk mungkin kita buat khas episod bicara belia itu. Kita duduk semeja, mungkin kita carilah topik apa-apa kita bahaskan dari sudut parti masing-masing. Itu mungkin salah satu inisiatif yang boleh kita ambil lah. Sebab tu sebenarnya episod ni pun lebih kepada PRN. Sebab tu kita tak go beyond than that ya. Dan seperti sebenarnya saya nak closing remark saya ialah begini untuk pilihan parti. Politik ialah politik, tetapi nilai persahabatan, nilai kawan-kawan dan rakan-rakan itu tetap perlu diteruskan. Politik mungkin boleh berbeza, tetapi kawan tu tetap kawan lah. Okey, habis isu tu. Kita tak boleh nak go lebih dah. Baik, itu isu ni lah kenapa pilihan parti masing-masing. Saudara Lut, saya nak tanyalah. Sebab kita pun tahulah bila kita bercakap pasal PRN ni, dia ada stigma. Sebenarnya stigma ni ditimbulkan oleh parti saya. Tapi mungkin saudara Lut mungkin boleh bagi sedikit jawab, mungkin bukanlah penjelasan, mungkin dari sudut pandang saudara Lut. Betul ke? Sebenarnya saya yang kena jawab ni soal ni, tapi kita tanya saudara Lut. Saudara Lut ada rasa tak? Kalaulah contoh Perikatan Nasional menang di Kedah, Terengganu, Kelantan, saya rasa itu dah semua orang sedia maklum. Tapi di Selangor ni, kalaulah Perikatan Nasional menang di Selangor, akan ada ke perubahan kerajaan persekutuan? Mungkin saudara Lut boleh bagi jawapan sikit untuk benda tu. Okey, soalan yang baik.
memandangkan saya dan juga Amir merupakan pelajar undang-undang, jadi kita bolehlah cakap pasal isu ni secara terperinci untuk fahaman pendengar kita ya. Okey, pada dasarnya DUN tak efek ataupun tak membawa apa-apa makna jika kerajaan A ataupun kerajaan B menang terhadap persekutuan. Pada dasarnya lah secara undang-undangnya. Jadi bermaksud Parlimen adalah satu undi yang berlainan, DUN ialah satu undi berlainan. Bermaksud jika kerajaan PN menang PRN, jika maksudnya dia tak akan jeopardize ataupun dia tak akan memberi apa-apa makna terhadap kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan yang ada. Tetapi itu dari segi undang-undang. Kita ialah dari segi directly lah. Indirectly pula, secara tersiratnya, kita sebenarnya boleh lihat yang ada outcome yang boleh menyebabkan Perikatan Nasional apabila mereka menang PRN, say ke-6 negeri dia orang menang, ada juga kemungkinan yang mungkin kerajaan akan tumpang, di mana bila PN mengesuai lebih banyak negeri berbanding kerajaan perpaduan mengesuai negeri, kita dapat lihat yang sentimen rakyat dah menunjukkan bahawa mereka tak mahu kerajaan perpaduan sebagai government. Oleh hal yang demikian, apabila sentimen tersebut telah menjadi kuat dan desakan rakyat menjadi kuat, kita dapat lihat yang kita boleh cakap Presiden Perikatan Nasional mempunyai kuasa untuk menunjukkan bukti melalui SD kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan ini tidak lagi mempunyai sokongan undian terhadap daripada ahli-ahli parlimen yang menyebabkan kerajaan perpaduan ini tumbang. Itu ialah dari segi isi tersiratnya lah. Tetapi semuanya kita kena lihat berdasarkan pilihan raya negeri ini dulu. Jika kerajaan perpaduan still menang ataupun tiga sama, mungkin agak susah untuk senario yang saya cakap tadi untuk berlaku. Macam mana pula dengan pendapat Amir? Ya, betul. Saya setuju dengan closing tadi tu. Dia saudara dah cakap dah mengenai kalau tiga-tiga, maknanya kalau sustain lagi lah, kiranya Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Selangor still di bawah kerajaan unity government, ya maknanya sukar lah. Bukan sukar, dia macam tak ada nak kata zero rise terus kan, dia punya probability, tapi sukar. Ya. Tapi dari segi nak menjawab balik kepada isu ataupun stigma ini, saya sendiri saya tidak boleh bercakap dalam konteks ahli parti, sebab saya sendiri pun bukan ahli majlis pimpinan tertinggi parti tapi kita ni pimpinan mahasiswa saja. Tetapi bagi saya begini, saya mengambil pendekatan ataupun saya mempunyai instance yang sama seperti Datuk Seri Azmin Ali apabila beliau sendiri pun dah bercakap di podcast Keluar Sekejap semalam, iaitu kalau sebenarnya Saudara Lup pun dah cakap tadi, kalaulah Kerajaan Perikatan Nasional menang khususnya di negeri Selangor, Saudara Lup disregarding kubu kalau disregarding Pulau Pinang dengan Negeri Sembilan tu di Selangor kita tahu sekarang ni Selangor ni lah sebenarnya tumpuan. Siapakah yang akan tak ambil? Di sinilah sebenarnya kita dah dapat lihat the focal point tu is here di Selangor. Kalaulah contoh dimenang, ditakdirkan menang PN di Selangor ini, itu menunjukkan satu mesej yang jelas, ya, bahawa kalau di kubu kuat pun unity government tak boleh nak sustain. Maknanya there's something wrong somewhere lah. Dalam arti kata lain, itu sebenarnya sudah menunjukkan satu indikator ataupun satu referendum bahawa rakyat sudah pun tidak boleh nak bersama dengan kerajaan perpaduan. Itu sentimennya lah. Maknanya dari segi soal bertukar ke government, tadi Saudara Lup pun dah cakap bahawa secara dasarnya, lazimnya, kalau kita study undang-undang, outcome of the state election ni, pilihan raya negeri ni, tidak akan affect pun the federal government of the day. Tidak ada outcome sebenarnya. Tetapi apabila ada perubahan ataupun transisi kerajaan di Selangor ini, yang saya kira Saudara Lup pun katakan tadi merupakan kubu kuat bagi unity government. Sebenarnya kerajaan, bukan kerajaan, tapi parti PKR lah dan rakan-rakan parti yang lain yang terdiri daripada DAP dan Amanah dan mungkin ahli yang bebas. Itu akan memberikan kesan yang sangat besar kepada mereka. Bukan sedikit tapi besar. Kerana kalau menang di Kedah, Kelantan dan Terengganu, itu kita sedia maklum itu stronghold bagi PN, khususnya parti PAS. Tapi kalau di Selangor ini tumbang kerajaan
perpaduan yang diketuai oleh Datuk Seri Amiruddin Syari. Jadi maknanya ada sesuatu lah yang ingin ditunjukkan kepada rakyat. Dan mungkin dari situ kita dapat lihat bahawa ada inilah mungkin akan ada transition of government. Macam mana itu sendiri kita sendiri kena tunggu dan lihatlah, sebab ini pun tidak di-disclose lagi. Sebab Datuk Seri Azmi pun mengatakan semalam itu tertakluk kepada perbincangan. Mungkin kita akan tengok dengan lebih mendalam lagi lah susulan daripada keputusan PRN nanti. Kita tengok insya-Allah bagaimana. Saudara Lok, kita mungkin akan kembali ke edisi kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali ke sesi yang seterusnya selepas ini. Baik, kita kembali ya selepas sedikit short break sebentar tadi bersama saya SUA ataupun Setiausaha Agung UMNO Siswa UiTM, Saudara Luqman Latif, dan saya sendiri Amir Hazim sebagai Ketua Penerangan Mahasiswa United ataupun Mahasiswa Bersatu Malaysia. Baik, kita kembali untuk membincangkan ya peranan anak muda dalam politik. Tadi kita dah bercakap panjang lebar mengenai tentang kepentingan mengundi. Kita telah bercakap berkaitan dengan isu parti masing-masing. Saudara Luke mewakili Unity Government dan saya sebagai wakil Perikatan Nasional. Dan kemudian saya nak tekankan dalam kapasiti kami sendiri ya. Dan yang ketiga berkenaan dengan isu stigma. Adakah kerajaan persekutuan akan tumbang sekiranya kerajaan Perikatan Nasional menang di PRN, khususnya di negeri Selangor. Mungkin kita nak hampiri kepada penutup dah sebenarnya, dan mungkin saya nak tanya kepada saudara Luke berkenaan dengan begini. Kita sedia maklumlah apabila kita bercakap tentang mahasiswa ini, dia asam concern ataupun orang kata apa, stigma jugalah, mindset sebenarnya yang mengatakan mahasiswa ni adakah hanya dikerah semasa nak PRN saja ataupun PRU kan, maknanya jadi kerahan tenaga saja, ataupun sebenarnya saudara Lu, adakah apabila kita bercakap kita berpolitik daripada kita bermula daripada usia seawal ini, taklah awal sangat pun kan, kita dah 22 kan, seawal ini sebenarnya dah 18 pun dah mengundi-undi sekarang. Adakah perjuangan politik khususnya bagi orang muda ini hanya terhenti di PRU ataupun PRN saja? Maknanya dah habis PRN ataupun PRU, tak ada dah perjuangan politik daripada sudut mahasiswa ni. Apa pandangan lu? Terima kasih atas soalan Amir. Jadi untuk menjawab soalan Amir tadi, pertamanya saya akan quote baliklah apa yang Amir cakap. Amir cakap, adakah perjuangan politik mahasiswa ni terhenti setakat habis PRN saja? Okey, pertamanya memang betul. Kita akan nampak yang mahasiswa banyak melakukan kerja ataupun berkerah tenaga sewaktu pilihan raya. Kerana kita sebagai orang muda, kita mempunyai credibility ataupun kita mempunyai tenaga untuk melakukan banyak perkara sewaktu muda, di mana apabila usia kita sudah meningkat, kita lebih kena buat cara bercakap ataupun sebagainya. Tapi bila muda, kita kena banyak buat kerja lah. Okay, itu pada dasarnya. Tetapi untuk menjawab soalan Amir tadi, saya percaya yang perjuangan politik mahasiswa ialah throughout mereka berada dalam apa kita cakap, dalam timeline sebagai seorang mahasiswa. So say dia mahasiswa selama 5 tahun, 5 tahun itulah dia kena perjuangkan apa yang dipercaya ataupun dia kena perjuangkan partinya. Tetapi kita hanya akan nampak vigorous action ataupun tindakan perbuatan yang kuat ataupun banyak di sewaktu ambang pilihan raya. Tapi sebelum tu pun ataupun sebelum pilihan raya pun akan ada juga inisiatif yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memartabatkan parti demi mendapatkan kepercayaan daripada rakyat dan juga untuk meraih undian demi menjadi kerajaan pada masa akan datang. Okay. Selepas itu saya nak tanya juga pendapat saudara Amir pula, apakah peranan ataupun apakah peranan kita terhenti sehabis pilihan raya negeri ataupun pilihan raya? Ya. Saya nak menjawab soalan itu sebenarnya dengan memetik balik apa yang saudara Luke perkatakan pada awal tadi. Sebenarnya politik ni bukan hanya politik saja, sebab dia merangkumi pelbagai aspek ya. Lebih-lebih lagi kita bercakap tentang negara dari sudut sosial, ekonomi, kewangan dan sebagainya. Dan apabila kita bercakap pasal mahasiswa ni, perjuangan mereka obviously tidak akan terhenti bila mana PRN habis, bila mana PRU habis, tidak. Kerana seperti yang kita sedia maklum, apabila kita dah masuk dalam arena politik ini, sebenarnya ini pun
diperkatakan oleh Datuk Sri Sanusi yang di Kedah juga. Beliau berkata, kalau dah masuk dalam politik ni susah nak handbrake dah kat situ. Sebab kita dah masuk dah. Dan kita pun kena faham lah bahawa kalau kita ni, kita ni hanya, bagi saya kan Lok, kita ni hanya serpihan saja daripada mungkin berjuta lagi anak muda yang dah bermula ataupun memulakan jejak langkah mereka dalam lensa politik negara. Kita kena faham bahawa in the end of the day, muka-muka yang lama itu akan ditukar. Dan kita lah yang akan menjadi orang yang akan menggantikan, insyaAllah. Mengikut kepada ketentuan dan perancangan yang Tuhan sudah takdirkan. Tetapi apa yang penting untuk diperkatakan ialah perjuangan. Sebab itu saya berkatakan, bila kita pilih sebuah parti sebagai wadah perjuangan kita, maknanya perjuangan itu perlu kita bawa sehingga ke akhirnya. Tapi saya faham, ada juga yang sentimen yang dirasai oleh anak muda, khususnya golongan mahasiswa, yang mungkin apa orang kata value ataupun nilai perjuangan itu tidaklah diangkat setinggi mana. Tetapi kalau kita bercakap secara realistik dan secara dari segi jawapan politiknya, obviously ataupun undeniably lah, maknanya perjuangan anak muda tidak akan terhenti sewaktu PRN atau PRU berakhir, tapi it transcends more than that. Lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai ataupun memasang impian untuk menjadi mungkin ahli parlimen, bahkan mungkin Perdana Menteri suatu hari nanti. Itu satu perkara yang bagi saya tidak mustahil. Mungkin saudara Lut sendiri akan jadi Perdana Menteri, kita tidak tahu. Itu semua perancangan Tuhan. Kalau itu pun kena hadirlah dengan usaha dan sebagainya. Tetapi macam yang saya katakan, secara Luke pun dah jawab sebenarnya, sangat betul, sangat holistik lah. Maknanya politik ni dia merangkumi semua perkara. Dan mungkin itu jawapan saya lah dari segi peranan, bukan peranan, tapi adakah terhentinya perjuangan mahasiswa seusai tamat PRN ataupun PRU lah dalam arti kata lain. Mungkin saudara Luke ada soalan-soalan lain, mungkin ada saudara Luke nak bagi orang kata apa pandangan tersendiri mengenai beberapa perkara, khususnya daripada mahasiswa lah, dari sudut pandang mahasiswa tentang politik ni selalu. Ya, okey. Terima kasih, Amir. Jadi, pada pendapat saya berpendapat bahawa kita sebagai anak muda ataupun mahasiswa, kita mahukan yang terbaik untuk Malaysia pada masa sekarang, dan yang paling penting sekali pada masa akan datang, iaitu zaman kita lah. Jadi untuk kita memastikan Malaysia akan berkembang ke arah yang positif, sampaikan pada zaman kita, ia sudah menjadi negara yang jauh lebih maju daripada sekarang, kita sebagai mahasiswa kena membuat action ataupun kena melakukan perkara yang mendesak ataupun menunjukkan bahawa kita ni nakkan perubahan supaya Malaysia menjadi negara yang lebih baik. Oleh hal yang demikian, sebab tu saya nampak sekarang dah lebih banyak sebenarnya. Kalau kita nak bandingkan anak muda yang masuk politik, kalau kita nak bandingkan sekarang dengan mungkin 20 tahun lepas, kita dapat lihat dan sekarang lebih ramai yang dah mula mengambil berat ataupun mahu mempunyai cita-cita untuk masuk politik. Oleh hal yang demikian, saya rasa ini adalah satu inisiatif ataupun satu apa kita cakap, macam kita nak cakap, satu perkara yang bagus yang dibuat oleh anak muda ataupun mahasiswa demi menjamin Malaysia yang lebih baik pada masa akan datang. Just to add up on your point, right? Just to add on your point, I think sebabkan kita pun cakna dan kita sendiri, lagi-lagi kita law student, kita pun tahu bahawa bila ada amendment ataupun pindaan kepada perlembagaan persekutuan di mana golongan muda yang 18 tahun ke atas pun dah boleh mengundi. Saya rasa itu sendiri merupakan satu transition ataupun perubahan yang bukanlah ketara, tapi perubahan yang kita boleh nampak satu lonjakan paradigma yang signifikan, khususnya dalam konteks anak muda mengundi. Dan sebenarnya kalau kita sendiri pun kita ada, semua orang ada gadget, kita ada media sosial masing-masing. Lebih-lebih lagi kalau kita pergi di TikTok, itu kita dapat lihat lah, dah bermula banyak dah sebenarnya anak muda yang dah terlibat secara terus dengan parti masing-masing. Yang mungkin saudara Lut sendiri pun berada di Shah Alam ketika ini, ada program apa saudara Lut tadi? Saudara Lut ada mention UMNO Siswa akan buat apa tadi saudara Lut? Adalah program kita yang kita akan buat pada hari ini untuk menyambut kemerdekaan kan. Ya, kalau macam contoh saya boleh petik inisiatif yang dibuat oleh Perikatan Nasional pula ialah baru-baru ni mahasiswa PN telah mengadakan himpunan bicara buat mahasiswa di Shah Alam juga. Namun apa yang saya ingin tekankan ialah maknanya
dah ada shift dah. Maknanya mungkin dulu kuranglah orang kata orang yang nak ambil tahu pasal politik ni. Tapi sekarang lagi-lagi orang muda. Tapi sekarang kita dah dapat lihat bahawa ianya memang dah ada perubahan itu. Dan saya rasa saudara Luke pun sendiri maklum lah kalau kita lebih-lebih lagi mungkin kita tak tahulah kalau macam fakulti lain, tapi kalau fakulti lain kita tahu bahawa undang-undang dan politik ni tidak boleh disegregasikan, tidak boleh dipisahkan. Maknanya kalau you belajar about this one case, kita tahu oh ia berkait rapat dengan case berkait rapat dengan politik. Sebagai contoh mungkin yang paling senang kes Nordin Saleh lah berkenaan dengan lompat parti. Itu pun sebenarnya undang-undang juga. Dan banyak perkara-perkara lain lah. Contoh mungkin kes mantan Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib berkaitan dengan dana SRC, itu pun berkait dengan politik juga. Jadi in the end of the day, kita tidak boleh nak nafikan dan kita tidak boleh menyangkal bahawa political literacy is really important nowadays. Lebih-lebih lagi apabila anak muda sudah pun nampak, mereka sudah nampak the light in the end of the tunnel, bahawa politik is something that they need to actually be mindful of, they need to actually be aware of. Dan mungkin itulah yang kita boleh gambarkan sedikit sebanyak mengenai landscape ataupun lensa politik tanah air kita dari sudut pandang mahasiswa. Saudara Luke, mungkin saudara Luke nak bercakap sikit tadi sebab kita pun risau, kita tahu podcast ni ataupun episod ni sebenarnya lebih kepada perbincangan. Tapi mungkin saudara Luke nak cakap sikitlah pasal kemungkinan bahawa podcast ni mungkin boleh dijadikan channel untuk kita adakan perbahasan. Mungkin saudara Luke boleh bagi sedikit show kepada penonton. Ya, okey. Saya pun bersetuju sebab melainkan tadi ada sedikit, tak adalah saya nak cakap perbahasan, tapi ada perbezaan pendapat, ideologi dan pemahaman. Jadi mungkin kita cakap isu itu merupakan isu yang interesting buat pendengar dan juga kita untuk kita, yalah, tak semestinya semua benda yang kita cakap betul. So maybe saya dan Amir ataupun kawan-kawan yang lain boleh share information supaya kita dapat mencapai satu Malaysia yang lebih baik pada masa akan datang untuk kita bertukar pendapat. Jadi saya rasa kita tengoklah, kita depends on kita punya viewers. Kalau mereka bersetuju atau mereka berminat untuk tengok perbahasan pada episod yang seterusnya, kita boleh lakukan perbahasan dan kita boleh jemput juga orang-orang lain yang mungkin ada credibility yang lebih tinggi untuk campur dalam perbahasan kita. Ya, saya sangat bersetujulah. Walaupun saya rasa kita dah terangkan sebenarnya dekat previous episode pun. Kita sebenarnya nak jadikan podcast ni sebagai satu medium ataupun saluran untuk kita melontarkan pandangan, bukan hanya politik saja. Tapi iyalah, kita tahu bahawa kalau kita dah start masuk podcast ni bukanlah masuk pasal politik, tidak. Maksudnya incorporate political elements in it, mesti akan ada permintaan untuk perbahasan itu ada. Tapi saya bagi jaminan, saya dan Luke dan Syah pun akan bagi jaminan bahawa this podcast is not entirely about politics. Mungkin akan ada satu slot special. Kita tengoklah, kita tengok keadaan macam mana pasal politik. Tapi dari masa ke semasa memang saya dan Luke akan bagi garanti kepada semua bahawa memang akan ada isu. Mungkin lepas ni kita bercakap pasal isu pelajaran, isu ekonomi. Dia mungkin atas kapasiti kita masing-masing lah. Banyak sebenarnya isu yang boleh kita tekan. Banyak, Luke. So mungkin dari situ ialah tak adalah kita tekan ke politik sangat. Mungkin betul, politik sangat. Ya. Kita boleh sebagai anak muda, kita akan menyuarakan pendapat kita sebagai anak muda, tak kisahlah berkenaan dengan politik ke, berkenaan dengan ekonomi ke, berkenaan dengan pembelajaran ke, ataupun berkenaan dengan benda yang tak ada kena-mengena pun dengan mahasiswa, tetapi memberi impak kepada rakyat secara keseluruhannya, kita boleh juga berbincang. Tapi tak adalah podcast kita ni hanya untuk politik kan? Betul. Sebab mungkin kalau contoh pendengar nak dengar pasal tip study, tidak ada masalah, kita boleh buat tip study. Kita panggil orang-orang yang berkelayakan, tidak ada masalah. Kita jadikan podcast ni sebagai satu benda yang sangat versatile lah, yang tidaklah mengikat kita ke satu tema sahaja. Okeylah, baiklah. Saya rasa kerana saya dan Luke pun ada, kita tahulah kita di ambang PRN ni kan, jadi ada banyak kekangan masa. Mungkin saudara Luke just closing remark untuk this episode untuk semua penonton. Okey, alhamdulillah. Saya harap penonton kita dapat mendengar podcast ini dan dapat menerima pendapat kita, walaupun kita berdua lah merupakan seorang, berdua merupakan orang yang masih muda, masih mentah dalam dunia politik ini. Tapi saya harap apa yang kita kongsikan tadi
boleh dijadikan satu pemahaman ataupun satu ideologi yang menjadi pegangan kepada rakyat, anak-anak muda, khususnya mahasiswa, untuk Malaysia yang lebih baik. Jadi saya rasa podcast kali ini banyak memberi input, manfaat yang boleh menjadi rujukan ataupun boleh menjadi bualan terhadap masyarakat ataupun mahasiswa di luar sana. Baik. Terima kasih Luk. Jadi untuk Amir sendiri, untuk saya sendiri, macam yang saya Luk dah cakap tadi, Amir harap bahawa apa yang kami bincangkan, walaupun mungkin terbatas, kira kita ada kekangan masa, sedikit sebanyak boleh memberikan inilah, orang kata apa, impak ataupun kesan dari segi mungkin kesedaran politik itu kepada mahasiswa. Kerana bagi Amir, bagi Luk sendiri dan bagi Shah, politik ini penting untuk kita ambil tahu. Ya, bukan belajar semata. Ya, memang pelajaran itu penting, tetapi ada isu pun kita kena ambil tahu juga. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua dan Assalamualaikum.